Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimi khair wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Abda'u bismillahir rahmanir rahim da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa as-salatu was-salamu sarmada 'ala an-nabiyyi khayri man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyun wa wahidun hayy qadirun muridun alimun bikulli shay' sami'un al basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini insyaallah kita akan masuk pada perbahasan sifat Allah taala. Semalam kita ada sedikit tertinggal berkaitan dengan hukum bagi muqallid, orang yang mengikut dalam akidah. Apa hukumnya? Maksudnya kalau mau ayah dia Islam, dia pun Islam tanpa dia belajar ilmu akidah. Apa hukum? Ada 6 pandangan ulama dalam masalah tersebut. Pandangan yang pertama yang dipegang oleh para alim ulama ini pandangan jumhur para alim ulama, iaitu cukup dengan taklid. Sudah boleh dah taklid, tetapi berdosa bagi orang yang mana dia ni ada kemampuan untuk mencari dalil. Ini dalam hukum akidah, ini bukannya fiqh. Fiqh dia furuk, dalam furuk fiqhiyah kita perlu cari dalil tak? Sebab dalil kalau kita belajar lah. Tapi kalau kita ni hanya orang awam, perlu tak kita nak cari dalil untuk kita nak beramal dengan satu benda? Kena tahu dalil dulu baru kita beramal. Tak perlu. Cukup kita mengikut kalam muqallid, agak kalam mujtahid. Dah cukup dah. Itu bagi hukum fiqh. Hukum tauhid, dia kena kurang-kurangnya berarti tahu dalil yang ijma'. Dalil secara ijma'. Tahu kata Allah Ta'ala itu satu. Tahu rukun-rukun iman, khususnya rukun iman, pertama percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya pada malaikat, qada dan qadar. Itu cara pada hari kiamat. Jadi 6 perkara tu wajib diketahui oleh semua mukallaf. Kita sebut dah mukallaf siapa semalam? Al-balighul aqilu, bulughud da'wah wa salamatul hawas. Orang yang akil, baligh, kemudian selamat sejahtera anggota badannya, panca indera yang baik, kemudian sampai dakwah kepada dia. Nampak? Itu yang pertama. Jadi kalau kata orang ni dia tidak ada kemampuan, jadi dia tak mampu nak belajar untuk nak cari ilmu, maka ketika sebut orang ni tidak dikira berdosa. Jadi ulama berpegang dengan pandangan cukup dengan taklid. Cukuplah dengan taklid, tetapi berdosa. Taklah sampai kafir, berdosa saja kepada orang yang mampu cari dalil. Tapi kalau tak mampu cari dalil, maka sudah mencukupi bagi dia untuk mengikuti taklid kepada seseorang yang lain. Ini yang dipegang oleh para alim ulama. Yang kedua, pandangan kedua kata tak cukup. Tak cukup dengan taklid, maka menjadikan orang yang bertaklid tadi kafir. Ini pandangan kedua. Yang kedua ni berat sikit lah. Jadi kalau taklid saja boleh jadi kafir kalau tidak ada dalil. Ini yang dipegang oleh Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam As-Sanusi banyak kitab tauhid yang dia tulis, yang beliau tulis. Antaranya Sughra, Matan Sanusi, lagi Syarah Kubra, macam-macam banyak kitab tauhid yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Jadi kalam Al-Imam As-Sanusi melarang taklid, tak boleh. Jadi mau tak mau nak tahu tentang tauhid kena ma'rifah. Nampak? Sebab tu Al-Imam Ahmad Marzuki sebut fa'lam biwujubil ma'rifah, wujub ma'rifah.
Atau kena ketahui, wajib kita mengetahui. Jadi wajib mengetahui di sini seolah kata kena ikut dengan dalil, kena cari, kena belajar ilmu tauhid. Tak boleh hanya bertaklid dengan orang sebelum kita. Ini pandangan kedua, tak cukup dengan taklid. Pandangan yang ketiga mengatakan bertaklid ini boleh, tapi berdosa secara mutlak. Sama ada dia ni ada kemampuan ataupun tidak ada kemampuan untuk mencari dalil. Sama ada dia boleh belajar ataupun tidak boleh belajar, maka hukumnya asi, berdosa. Beza dengan pandangan pertama. Pandangan pertama apa dia? Dia berdosa kalau dia ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan maka tidak berdosa. Pandangan ketiga ni, hang ada kemampuan ke tak ada kemampuan kan sama tidak berdosa. Berdosa juga walaupun tidak ada kemampuan. Mana tetap berdosa. Pandangan yang keempat, kata orang yang bertaklid dengan Al-Quran dan sunnah yang qat'i. Bila sebut sunnah yang qat'i ini maksud dalil yang mutawatir. Maka sah iman dia sah kalau ikut Quran dengan sunnah. Bicara sunnah tadi, sunnah yang mutawatir. Kenapa? Karena dia telah mengikut hukum yang qat'i. Boleh. Tapi kata Al-Imam As-Sunusi radhiyallahu ta'ala anhu, ini masih lagi tidak selamat. Orang yang mengikut kepada Al-Quran dan sunnah semata-mata tanpa mempelajari dengan guru, maka ini bahaya. Kata Imam As-Sunusi, antara pintu-pintu kekufuran adalah mengikut Al-Quran dan Al-Hadis dengan mengambil zahir Al-Quran dan Hadis. Ini tanpa belajar dengan guru. Ini bahaya. Yang maksudnya penting guru. Guru sangat penting. Maksudnya penting talaqi, penting duduk dengan guru untuk ambil faham tentang ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tak cukup dengan kita baca seorang-seorang dan kita beriman terus dengan ayat tersebut. Jadi ayat tu ayat muhkamat yang jelas tersebut. Ada ayat mutasyabihat yang sebutkan yadullah fawqa aydihim. Kita faham yadullah fawqa, dalam Quran Allah sebut tangan. Oh, maksud Allah ada tangan. Kami beriman Allah bertangan. Okey. Habis terus. Ini kata berpegang juga dalil qat'i. Yadullah fawqa dalil qat'i. Tapi maksud yadun tu apa dia? Maksud yadun, yang ni yang tidak difahami, yang tidak boleh difahami. Yang ulama sebut, ulama salah kata kami serah kepada Allah. Tak ada ulama salah sebut. Tidak ada seorang pun ulama salah kata Allah ini ada tangan, tapi tangan tak sama makhluk. Tak ada ulama kata gitu. Yang kata gitu Wahabi ya. Ulama tak ada kata gitu. Ulama salah kata apa? Kami beriman dengan ayat itu dan makna serah kepada Allah. Itu baru kena. Beza tak dengan orang yang kata Allah ini ada tangan. Sebab dalam Quran Allah sebut yadullah, tangan tu. Tapi tangan tak sama dengan makhluk. Tak ada sebut itu. Kerana yadun ni jelas kata ini adalah anggota. Anggota mustahil bagi Allah. Lepas tu ulama kata ini tidak boleh. Kalau kita nak letak yadun pada Allah, tak boleh, kerana yadun ni memang akan keluar dalam otak kita bentuk tangan. Cuma pok ni dia tetap kata juga tangan, tapi tangan tak sama makhluk. Masih lagi dikira sebagai muawwal, dia panggil, atau muawwil. Muawwil. Dia panggil dia ni orang yang masih lagi mencari takwil lagi. Jadi kafir dah orang yang macam ni. Kafir tak? Orang yang mengatakan Allah ini ada tangan tapi tangan tak sama makhluk kerana kami berpegang dengan ayat Quran yadullah fawqa aydihim. Adakah mereka digelar mujassimah? Ya, mereka mujassimah tapi ghairu sarihah. Mujassimah yang tidak sarih. Maka orang macam ni kita berpegang dengan pandangan ulama-ulama Al-Azhar Al-Syarif. Ulama Azhar kata tidak kafir, kerana mereka masih dikira sebagai ahli takwil, tapi takwil yang batil. Saya tidak suka berpegang dengan pandangan sebahagian ghulah dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengar-dengar kata gitu kafir tu. Ini mujassimah ni kafir, boleh dibunuh darahnya. Sabar dulu. Dia ni orang macam ni, orang yang mujassimah ghairu sarihah. Kalau kita tanya balik kat dia sungguh-sungguh, betul kamu kata kamu Allah Taala ada tangan? Dia kata iya, Allah tangan, tapi sebab dalam Quran sebut gitu. Lepas tu tangan macam ni ya? Tak, tangan tak macam ni. Tangan seperti yang Allah Taala layak bagi Allah. Takwil lagi tu. Kalau masih takwil macam tu, kalau orang macam ni dia tidak boleh dikafirkan. Baik. Faham tak? Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak lah. Semua tu lah, contoh dia itulah. Faham tak? Faham dia punya permasalahan. Lepas tu jangan kita cepat kafirkan orang. Tetap kenal orang cepat kafirkan orang. Cepat kafirkan orang ni, kita ni bukannya penghukum nak pergi kafirkan orang cepat-cepat.
Lebih baik kita menjaga orang tu dalam agama Allah Ta'ala, lebih baik daripada kita mengeluarkan daripada agama Allah. Dia kata, lepas tu dia bawa keluar kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, nahnu la nukaffiru ahlal qiblati, kami tidak mengkufurkan ahli qiblah, walakin nukaffirul mujassimah. Ayat sedap lah kan? Sebut itu memang sedap. Kami mengkafirkan mujassimah. Habis tu, takkan orang ni bila disebut dengan mulut dia terus, kita akan kata dia sebagai kafir. Kafir tidak kafir ni melihat pada i'tiqad, bukan pada mulut yang dia cakap. Kamu pun mengaji benda tu, tapi kenapa bila orang ni sebut di mulut sahaja, kamu terus kafirkan dia? Sedangkan kita mengaji i'tiqad ini bahagian dalam hati. Lepas tu kena tanya apa yang ada dalam hati dia tu, bukan itlaq dengan apa yang di mulut dia. Dia sebut Allah itu bertangan. Oh, ni kafir terus kalau ni tak boleh tanya lah. Gitu kan? Jangan Nabi tanya dulu. Ni saudara, saya nak tanya kepada kamu, kamu sebut tadi Allah ini bertangan. Tapi apa maksud tangan yang kamu masukkan tadi? Dia kata, saya masukkan dengan tangan tadi seperti yang disebut oleh Allah dalam Quran, yadullah fawqa aydihim. Kita katakan dia Allah tidak bertangan. Bukan Allah tidak bertangan, maksudnya Allah tidak boleh kamu letakkan dengan perkataan tangan tadi dengan makna tangan yang kamu nak faham tu. Dia kata, tak, saya pun tak faham macam tu. Dia kata, saya faham tangan ni adalah tangan yang layak bagi Allah, tangan yang tidak sama dengan makhluk. Oh, kita faham tak? Pak Long ni masih lagi jahil. Faham tak? Ni orang jahil ni. Dan orang jahil ni bukan kafir. Orang ni orang fasik. Karena kalau kita terang kat dia, sebenarnya tangan dalam bahasa Arab banyak makna. Ada banyak pandangan ulama tentang makna tangan dalam bahasa Arab. Kenapa kamu nak gunakan tangan juga dengan terjemahan kamu? Sedangkan dalam Al-Quran juga maksud yadun juga bermakna qudrah. Kenapa kamu tidak terjemah dengan qudrah? Dia kata ada sebut yadun. Tak, yadun ni bahasa Arab ni, bukan bahasa. Jadi yadun jangan kamu letak dengan bahasa kamu. Yadun ni kena faham dengan siyaqul ayah. Siap ayat tadi bermaksud dengan kita faham dengan Quran. Ayat Allah Ta'ala sebut yadullah fawqa aydihim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kan? Jadi kenapa tiba-tiba kamu nak faham tangan tu maksud dia tangan? Lepas tu bila terang panjang juga, saya tidak kata tangan, saya cuma kata tangan tapi tak sama makhluk. Kata juga lah tu kan? Cuma tangan tak sama makhluk, maka dia ni masih dikira ahli takwil yang batil. Faham? Maka kafir tak dia? Tidak kafir, cuma fasik. Kita jumpa ada orang yang keras sungguh dalam Facebook ni. Keras sungguh. Dengar gitu ya kafir tu. Dengar kafir tu. Sebut sekali kafir. Sebut kafir. Mulut dia senang sungguh kafir orang. Kita ni nak sebut kafir ke orang ni, hei, bimbang ni. Takut kena atas kepala kita ni. Kita kata nak kena atas kepala, apa takut? Rupanya dah dia sebut memang jelas Allah Ta'ala tu bertangan. Sabarlah dulu. Hak dia sebut tu di mulut, bukan di hati. Hang korek hati dia. Untuk tengok memang dia i'tiqad sungguh memang Allah ada tangan. Nah. Al-Quran kata yadullah, satu je tangan. Habis tu tangan Allah satu je. Jadi makhluk lagi hebat, ada dua. Tak, tangan satu tu yang digunakan, satu lagi tidak digunakan. Tu memang ni mengarutlah. Maksud dia hang pandai-pandai pula lah. Tapi terjemah ayat kata Tuhan ada dua tangan pula dah. Sebab tu kata benda ni benda yang dipanggil mutasyabih. Benda mutasyabih ni benda yang menyebabkan orang jadi pening. Untuk memahami dia maka kena tengok pada siapa? Tengok pada ulama. Ulama faham macam mana? Ulama salaf daripada dulu sampai sekarang yang berpegang dengan pandangan ulama salaf adalah berpegang dengan pandangan bahawa ayat ini kami beriman dengannya, tidak kami kerti maknanya. Berarti mana tak erti, kami tak tahu. Serah pada Allah. Ulama khalaf kata apa? Yadullah fawqa aydihim. Maksud yadun tadi ni kami terjemahkan terus dengan makna qudrah. Senang. Kami tidak letakkan dengan anggota, kerana Allah ini tidak sama dengan makhluk, maka kami letakkan qudrah. Allah ini maha berkuasa. Senang. Duduk gitu. Baik, kita nak pegang akidah yang mana? Salaf ataupun khalaf? Waktu zaman dah. Kan? Adakah terus kita nak pegang dengan khalaf? Kata Syekhuna Jamal Faruq hafizahullah taala dalam kelas pengajian Kharidah Bahiyah, dia sebut, kata kalau kita akidah kita ni salimah, akidah kita memang salimah dah, selamat. Kita memang tak ada dalam otak kita ni mujassim, tidak ada otak kita ni menyamakan Allah dengan makhluk. Maka cukup kita berpegang dengan akidah salaf yang mengatakan kami beriman dengan ayat itu dan maknanya serah kepada Allah. Boleh pegang tu tuan. Nah, tapi kalau akidah kita, kalau pegang gitu kita jadi bolehkah faham gitu tu? Maka eloklah terus masuk pada akidah khalaf. Yang ni maksud qudrah, maksud yadun qudrah.
Tangan itu maksudnya adalah qudrah Allah Ta'ala. Faham? Jadi nak selamatkan akidah, boleh guna dua-dua jalan ni. Jadi kata ulama sebut as-salafu Allah bersama al-khalafu hujjah. Khalaf ini hujjah. Lepas tu as-salaf, Allahu akbar. Dia punya istilah kata. As-salafu aslam. Nah, wal khalafu ahkam. As-salafu aslam. Salaf itu aslam, selamat kalau pegang. Pegang selamat kerana apa? Kerana kita serah terus makna kepada Allah. Kita tak ada langsung takwil ke apa, tak ada. Terah terus. Wal khalafu ahkam, dan ulama khalaf ini memberi hukum. Maksudnya lebih jelas makna dia untuk orang zaman lah ni. Maksudnya apa dia? Al-yad bermakna al-qudrah. Jelas tu. Boleh. Baik, itu pandangan yang keempat, yang kata boleh ikut Quran dan sunnah. Cuma hak ni pun kena jaga-jaga. Bimbang takut-takut wuqu' fil kufr. Karena jalan-jalan kufur, kata Al-Imam As-Sunusi, salah satunya adalah bertaklid dengan Al-Quran dan sunnah secara zahir. Ni zaman orang zaman dah ramai yang konon-kononnya nak pegang dengan Quran dan hadis terus dengan zahir. Bahaya. Bimbang-bimbang takut kamu ni sebenarnya silap faham. Lepas tu ulama-ulama sebut, kata Al-Imam Ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa inna hadzal ilma summun. Ini ilmu ini racun. Hadis Nabi ini racun sebenarnya. Apa maksud pula? Bukankah hadis Nabi itu penawar untuk segala permasalahan pada akhir zaman ni? Ia penawar kepada para alim ulama, racun bagi orang-orang yang tidak erti gunakan penawar tersebut. Betul ya? Ubat. Kita pergi ke hospital, masuk dalam makmal doktor, semua tu ubat, betul tak? Ni ubat ni, ni ubat ni, ni ubat ni, semua ambil tengok makan. Tak kena halal. Tak cari jadi racun lepas tu. Walaupun dalam masa sama makmal ni tulis depan-depan makmal ubat. Masuk-masuk, ni ubat semua, mana masalah makan. Pun ambil tengok. Bubuh 5-6 biji. Berbuih mulut dalam tu. Masa tu jadi ubat kan jadi racun waktu tu. Jadi racun. Kenapa jadi racun? Kerana hak guna tu tak erti. Jadi kena tanya siapa waktu tu? Tanya doktor lah. Oh, yang ubat hang takut nak makan. Kenapa? Kerana dunia, takut mampu. Jadi hang bimbang, kena tanya doktor dulu. Nak makan Panadol tak boleh makan sekali dengan buah durian. Kenapa tak boleh sekali? Tak ada dalil pun dalam Quran. Mana ada dalil dalam Quran jangan makan Panadol dan jangan makan sekali dengan durian? Ada dalil dalam Quran? Tak ada dalam Quran, cuma tak ada hadis yang sebut gitulah, yang sebut jelas. Dalam Quran Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itulah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tu binasalah tu. Panadol tak ada zaman Rasulullah. Tapi kalau makan sekali dia berbuih mulut-mulut mampus terus. Biasanya lah. Sambil makan durian sambil minum Panadol soluble. Kenapa tak boleh minum yang tu? Kenapa kita tak buat? Kalau doktor kata tak boleh. Tapi kenapa bila ulama kata ini jangan baca ini, kalau ini jangan faham macam ni, kamu tolak. Kamu kata tak, kamu lebih faham daripada para alim ulama. Ni Islam ya bukan milik para alim ulama. Islam kan milik para alim ulama. Islam ni milik semua. Tapi kepahaman dalam Islam tu kena tanya para alim ulama. Karena dalam Quran Allah Ta'ala beritahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri. Lepas tu dia tanya, lah ni bila main dalam kelas tanya dalil. Mana dalil? Macam dalil? Mana dalil tak? Dalil hak Ustaz kata macam tu. Tanya dalil sedia. Kita tanya dalam Quran, bila kita buat keluar dalil hukum ni macam ni, macam ni. Dia kata tak, saya nak dalil. Dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut fas'alud dalil in kuntum la ta'lamun. Kalau hang tak erti, tanya dalil. Tapi kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut kalau tak erti, tanya ulama. Bukan tanya dalil tu. Sebab apa? Sebab dalil tu kadang-kadang bukan benda yang untuk kamu tahu, untuk kamu gunakan. Kemudian kamu silap faham dengan dalil tadi. Nampak tak makna yang saya nak sebut ni? Kena faham tak? Waktu kena mengaji dengan para ulama. Yang kelima, cukup dengan bertaklid dan tidak berdosa. Langsung tidak berdosa. Pandangan pertama tadi kata boleh bertaklid tapi berdosa kalau kata kamu ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan baru tidak berdosa. Pandangan pertama. Pandangan kedua kata apa? Tidak cukup taklid, yang taklid kafir. Pandangan kedua. Pandangan ketiga kata apa? Yang mengikut taklid saja ni ini tidak cukup. Cukup. Cuma berdosa. Berdosa? Ayat. Berdosa. Pandangan ketiga kata taklid boleh tapi berdosa semuanya.
sama ada kamu ni termasuk orang yang mampu ataupun tidak mampu cari dalil. Dua ni, dua-dua berdosa. Pandangan keempat, kata kalau kamu taklid dengan Quran dan sunnah, boleh. Tapi saya dah syarahkan banyak tadi. Pandangan kelima kata apa? Bertaklid saja tidak boleh, tak ada masalah. Iktifak boleh dah, tapi tak berdosa langsung, tak ada masalah. Ikut je. Beranak-beranak dapat IC Islam. Nah, lepas tu orang tanya, macam mana tahu kata Allah Ta'ala tu wujud? Tak tahu. Pak aku ya Islam, dia main mustaqim, kumang kuih pergi kat aku. Nah, itu. Tanya ada Nabi ada berapa orang? Kira apa? Ninggal habis dah. Ji apa lagi? Macam mana hukum orang macam ni? Kalau ikut pandangan kelima kata apa? Boleh dah. Kenapa? Dia kata, orang tanya, tu habis tu yang pasport kamu ni Islam ni datang apa? Ikut mak. Mak saya Islam, ayah saya apa Islam. Nah. Duk belah perlis. Tak apa. Nah. Lepas tu nak nikah. Nak nikah dia mula kalau baru nak mengaji sikit. Bila nak nikah tu barulah nampak alhamdulillah sikit nak mengaji. Cuma tu lah kita pula nak kena terang banyak pula. Dia nikah dia nampak binatang tu je. Nah. Mandi wajib, hak tu dia nak kerti. Nak tahu mandi wajib eh. Pas mandi wajib mayang tak? Mayang tak kak. Tak jadi mana? Jadi tu kata apa ni, Allah SWT, ibu bapa ni kena didik pada awal ni. Pada kecil ni kena dah letakkan fahaman pada anak untuk mengerti tentang hukum hakam agama Allah Ta'ala. Nah. Lepas tu nak jadi apa jadi bukan nak suruh semua jadi tok guru. Semua pakat jadi tok guru, siapa nak jadi nak murid? Nah. Jadi nak jadi engineer, jadi engineer sila. Nak jadi doktor, sila jadi doktor. Nak jadi pilot, jadi pilot. Tapi kena ada agama. Nah, kena ada akidah yang betul. Jadi nak duduk dan pilot pula, duduk bawa kapal terbang, tapi Allah duduk atas lagi, tak jadi juga. Nah, bawa kapal terbang tapi dalam fahaman Allah di langit. Jadi dia sama dengan Allah. Terbang. Ni macam mana ni? Ni pening apa ni? Tapi kalau dia bawa kapal terbang, jadi pilot tapi dengan akidah Allah tidak bertempat. Nah, ada baru kena. Nah. Baik. Kemudian yang keenam. Pandangan keenam, orang yang muqallid ini iman dia sahih. Sah. Dan haram bagi dia mencari dalil. Tu dia. Yang keenam pandangan haram cari dalil dah. Ini pandangan para ulama para falsafah, ahli falsafah. Juga sebahagian ulama sufi berpegang dengan pandangan ni. Tak boleh cari dalil. Kenapa nak cari dalil? Sedangkan Allah tidak perlu kepada dalil untuk kamu tahu kata Allah itu wujud. Sebab tu ada seorang perempuan tua diceritakan duduk dalam dalam pasar malam. Pasar lah di Mesir. Waktu tu zaman Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu. Pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Tafsir yang sangat besar, 32 jilid. Panjang tu tafsir. Yang macam-macam ilmu masuk dalam tu. Kalau baca, masya-Allah tabarakallah. Al-Fatihah saja Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi kata aku boleh keluarkan 1000 dalil daripada Bismillahirrahmanirrahim tu saja. Ada 1000 benda yang boleh dikeluarkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka disyarahkan satu persatu apa yang boleh diambil daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wajib mengaji nahwu daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Bagaimana wajib mengaji nahwu dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebab bila baca Bismillahirrahmanirrahim, ada ba, ada ismi. Ba ni huruf dia. Mesti ada ta'alluq dia dengan fi'il. Yani aqra'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aqra'u ini adalah fi'il. Fi'il, isim, huruf. Ni dalam mana ni? Macam mana kita nak tahu kata ni isim, ni fi'il, ni huruf? Tak kena buka kitab nahwu. Jadi dia kata dalil di sini kena mengaji nahwu dulu. Kena mengaji nahwu. Tu dia. Kata hebat ni. Iman ni. Lepas tu dia salah satu pula. Pula Abdul Ar-Rahman tu, Abdul Ar-Rahim. Sampai berpuluh muka surat cerita bab tu. Nah. Cerita bab itu saja. Jadi kitab dia terlalu besar. Sampai ada ulama kata ni bukan kitab tafsir ni. Ni mausu'ah dah dia panggil. Ni ensiklopedia. Macam-macam dah terang dalam tu. Ada. Baik. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi datang ke Mesir pada ketika tu. Dan orang ramai, ribuan orang mai sambut dia. Dan ulama besar. Mai. Datang ke Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Maka perempuan tua ni yang duduk dekat pasar ni, dia duduk Lepas tu orang pakat tengok ramai pakat lari pergi ke Masjid Azhar. Maka dia tanya kat seorang lelaki ni, siapa dia yang ramai-ramai sangat tu pergi ke Masjid Azhar, siapa yang datang? Dia kata ni ada seorang imam besar.
Namanya Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, hafizahullah. Waktu tu lah Fakhruddin Ar-Razi. Siapa Fakhruddin Ar-Razi? Dia kata, kamu tak kenal Fakhruddin Ar-Razi? Fakhruddin Ar-Razi ni yang telah mengarang, yang telah mengeluarkan dalil wujudnya Allah Ta'ala ni dengan 1000 dalil. Dia boleh mengeluarkan 1000 dalil kata Allah Ta'ala tu wujud. Maka perempuan ni jawab apa? Allah Ta'ala perlu dalil kan? Perlukah dalil untuk kata Allah Ta'ala tu wujud? Allah tidak perlu kepada dalil. Dalil tu yang memerlukan kepada Allah Ta'ala. Tu dia. Nak abang-abang ni, mana yang lagi tinggi iman? Ni perempuan tua ni, dia tak perlu dalil dah. Dia beriman terus dengan Allah Ta'ala walaupun tidak ada dalil, kata dia. Kerana Allah tidak perlu pada dalil. Dalil tu baru ada. Allah ni ada sebelum dalil. Jadi siapa yang wujud dulu ni? Allah dulu. Jadi kenapa Allah nak perlu pada dalil? Tak perlu pada dalil. Dalil tu yang perlu kepada Allah. Lelaki ni kata, Masya Allah, hak ni lagi kuat. Hak ni kena mengaji dengan dia ni. Bukan nak kata Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak kuat imannya. Tidak, Imam Fakhruddin Ar-Razi dia keluar dalil tadi untuk mengajar kepada orang awam dan juga kepada masyarakat. Perempuan tua ni untuk diri dia. Untuk diri dia memang selamat. Jadi kalau ditanya kepada Arabi, orang Badawi, apa dalil wujudnya Allah? Katanya apa dia? Dia kata kalau kita tengok tapak kaki, dalil kita tahu wujudnya manusia yang telah berjalan di tempat tersebut. Kalau nampak taik unta, dalil kita tahu kata unta ada pada ketika tersebut. Dah ada wujudnya unta yang telah berak taik unta tadi. Takkan Allah Ta'ala, alam yang cantik macam ni kamu boleh kata tidak ada dalil kata wujudnya Allah Ta'ala? Ni orang panggil iman yang salim, dia panggil iman yang sempurna. Seorang budak kecil duduk menyembang dengan seorang ateis main, dia duduk sebelah dia. Budak kecil sambil duduk main game dalam plane dah bahasa Melayu, kapal terbang. Tak orang nak erti dah bahasa Melayu. Jadi naik kapal terbang. Jadi tengok-tengok duduk sebelah budak kecil ni orang tua lah. Jadi budak ni sambil duduk main game. Lepas tu orang tua ni kata kat dia, kita sembang-sembang nak? Dia tak nak sembang apa? Dia kata lalang sembang, kita sembang pasal Tuhan. Dia nak cucuk budak ni. Nak kata nak suruh budak ni pun jadi macam dia lah. Dia kata Allah, Tuhan ni wujud tak? Budak dia kata satulah nak tanya. Dia kata nak tanya satu. Kita silap tanya. Kenapa kembau, lembu, kambing, unta semua sekali kan makan rumput yang sama, tapi kenapa bila berak taik kambing, kalau berak dia jadi bulat-bulat? Kenapa taik unta dia jadi macam dengan kasar sikit? Kenapa taik lembu dia jadi lembut elok busuk lah tu. Kan? Dia lembut elok, keluar pada tempat yang sama, makan benda yang sama, tapi keluar cara yang berbeza. Kenapa jadi gitu? Lelaki ni kata apa? Tak tahu. Aku pun tak tahu, dia kata kenapa boleh jadi proses gitu. Maka kata budak ni, kalau taik pun hang tak tahu, hang nak bincang pasal Tuhan. Kena gitu ni kata poin besar ni. Nak bincang pasal Tuhan konon. Taik pun dia tak erti. Hak taik kita keluar tu pun makan nasi kuah warna merah, tapi keluar taik warna tak tahu warna apa tau. Kenapa tak keluar warna nasi tadi hak kita makan? Kenapa tak keluar makan KFC hari tu warnanya koko semua, baru keluar koko hari tu. Kita makan hari tu makan jajangmyeon. Tahu jajangmyeon? Alah, tengok cerita Korea kan tahu lah. Jajangmyeon ni dia punya mie dia tu yang buat daripada kuah kacang hitam. Warna hitam. Kalau makan tu mulut jadi hitam. Saya tak nak makan lah, tengok cerita Korea. Dia makan sampai hitam mulut-mulut dia. Kenapa dia berak tak keluar warna hitam tadi dah? Kenapa keluar warna koko tu juga? Hak tu pun kamu tak nak fikir. Tiba-tiba kamu nak fikir tentang Tuhan. La ilaha illallah. Hebatnya kamu. Pergi gitu Pak Long tu. Budak tu sambung balik main game. Habis tak boleh sembang banyak apa dah. Ni akidah kena ajak kanak-kanak gitu. Kena ajak kanak-kanak untuk ajar begitu. Ni guru-guru kena ajak begitu. Akidah. Bagi faham mudah lah. Hak tu peringkat dia lah. Kecil-kecil jawab gitu dah. Besar-besar alim lah walaupun main game. Baik, habis kita mengaji bab kenaan dengan taklid. Ada yang tak nak tanya apa-apa? Ada nak tanya soalan? Ada?
Awak kelas fiqh lu ramai tanya, ramai kelas tauhid tak nak tanya apa. Nak tanya apa kami tak tahu. Baru nak try mengaji ni. Bagaimana tauhid penting no. Tauhid sangat penting untuk kita pelajari. Alhamdulillah tengok ramai juga. Saya duduk kata kan tauhid ni kalau kata di Mesir pun sama bapak semua. Saya buka kitab tauhid ni ada dekat 20 orang. Kitab tauhid ni saya buka habis baca 5 hari. Saya baca 5 hari. Syarah pula dekat pelajar-pelajar kan. Sehari 3 jam baca. Duduk tu sampai berakak punggung-punggung. 3 jam saya baca. Tapi bulan tak puasa. Tapi seronoklah bulan tak puasa. Boleh minum, boleh makan apa semua. Jadi apa ni, yang main dalam 20 orang, tak sampai 30 orang. Saya buka habis je kitab tu. Dalam 2 hari lepas tu cuti Zat, berhenti rehat sekejap. Kemudian mula pula kitab Safinatun Najah. Buka kitab fiqh. Tu dia main kelas penuh dewan. Nah, boleh kata kat 100 orang main. 150 orang main. Penuh. Ikhwah lelaki dan juga perempuan. Penuh. Kenapa? Kerana fiqh dia rasa perlu sebab ni keperluan seharian. Tauhid dia rasa tak perlu kot. Tauhid pun perlu kat payah saudara nak masuk dalam kubur ni. Perlu lah. Cuma dia kata tauhid ni mengaji payah. Pening nak ngaji tauhid ni. Jangan pening-pening. InsyaAllah kita ngajak senang-senang. Nama buat Aqidatul Awam. Saya baca kitab ni saya akan syarah yang insyaAllah dengan ringkas. Saya tidak akan syarah yang seperti yang dibaca dalam kitab Bakurah Amani, dalam kitab Faridatul Faraid. Saya akan syarah begitu. Nah, hak tu main peringkat nantilah. Tahun depan, 2 tahun lagi kan kita akan buka kitab tu pula insya-Allah. Tapi kita syarah ngaji ni. Ya. Contoh dari soalan jawapan mudah tu. Ya. Ada juga orang yang menjawab bukan susah nak bezakan tidak masalah itu lah yang soal tak punya. Kita boleh terus punya Tuhan itu pun tak nak tapi seperti tu jadi kalau kita apa ni Encik tanya, kenapa kita nak kena bezakan pula akidah ni dengan akidah ni? Padahal semua tak nampak Tuhan lagi. Dan bukan kita masalah nak tengok Tuhan ke tidak lah ni kita kata. Kita nak tengok masalah fahaman kita ni mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan juga para sahabat ataupun tidak. Betul kata habis tu Rasulullah ikut fahaman Asy'ariyah Siapa ikut siapa ni? Rasulullah ikut fahaman Asy'ariyah ke Al-Asy'ariyah ikut fahaman Rasulullah? Kita tak ada seorang pun ulama kata Rasulullah berfahaman Asy'ariyah. Kenapa? Karena Imam Abu Hasan Asy'ari datang selepas Rasulullah. Macam mana Rasulullah nak ikut fahaman dia? Nah, cuma lah ni kita katakan Imam Abu Hasan Asy'ari mengikut dan mengambil saripati daripada apa yang difaham oleh Rasulullah SAW. Dan dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi tahu kepada dia, selamatkan akidah aku dan sahabat-sahabatku. Mimpi jumpa Rasulullah ni kita tahu mimpi itu benar. Hak mimpi ni pula bukan orang biasa, ulama besar. Dah bukannya apa ni orang-orang yang lekeh-lekeh ni. Kok lah kita mimpi kan. Kita pun pening macam nak selamat ni. Reti pondok ni. Dia 40 tahun mengaji akidah apa ni Mu'tazilah. Dalam masa yang sama, dia ni orang yang mengkaji, orang yang mengerti tentang hukum hakam. Yang bila datang tu Allah Taala bagi futuhat kepada dia. Untuk dia memahami dan juga mengerti mana satu akidah yang benar ataupun tidak benar. Jadi kita mengaji ni untuk mengerti mana benar mana tidak benar. Bukannya untuk kita Allahumma salli sayyidina Muhammad kita kata tak perlulah ikutlah mana pun. Yang penting kita bertemu dengan Allah Taala. Kalau gitu kita buka peluang semua orang tak tengok Allah Taala. Habis itu hak agama lain pun betul juga ambil pandangan ni. Sebab saya tak nak tengok Allah Taala. Tapi saya berpegang akan sampai doa ni kepada Tuhan. Nah, jadi saya sembah dululah berhala ada depan mata ni. Habis itu beriman semua ni ke? Habis itu apa guna Allah Taala utuskan Nabi? Tak guna utus Nabi waktu tu untuk menerangkan ni hak ini batil. Tak ada sebab. Jadi Nabi pula sebut kata ulama pewaris para nabi. Jadi tak ada guna jugalah para alim ulama kalau ulama tak terang ini betul ini salah. Dah semua betul. Semua pekat boleh jadi dah benerang dalam otak dia ni. Jadi sama macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia guna otak. Otak dia kata sebagai penghukum yang utama, bukan syarak. Jadi otak tak dulu daripada syarak. Boleh tak? Ada lagi? Ada? Habis. Kita baca fallahu mawjud. Kalau tidak tak habis ni. Kalau tidak duk baca bait kelima tu. Masuk bait yang ke-6 hari ni. Alhamdulillah masuk dah bait baru. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Allah ini adalah nama bagi Allah Taala. Baik tu ada ulama-ulama sufi kata apa? Kami tidak menyembah Allah. Ada orang kata tu dia kafir ulama sufi ni. Kalau tidak menyembah Allah.
Dia tak faham, rupanya ulama ni sebut apa? Kami tidak menyembah Allah tu. Dia tulis alif lam lam ha tu. Kami menyembah zat Allah Taala, bukan kalimah tu. Nampak tak? Jadi cuma kita katakan Allah ini tu pahaman yang tinggi dah tu. Cuma kita kata Allah adalah ismu zat, ismu lillahi ta'ala, ismu kepada Allah, nama kepada Allah Ta'ala. Boleh tak? Nama kepada Tuhan tu yang wajib disembah. Sebab tu ulama sebut Allah, apa maksud Allah? Ismun liwajibil ma'bud. Nama bagi Tuhan yang wajib disembah. Nama bagi Tuhan yang wajib disembah. Dia tak sebut ini adalah Tuhan. Tak, nama Allah gitu. Baik. Fal wujud, Allahu aqidah. Ilmu aqidah kita dia ada 4 bahagian kalau kita mengaji. Yang pertama ilahiyat. Hari ini kita akan mengaji sifat-sifat Allah Taala. 20 sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf. Kemudian mengaji bahagian nabawiyat ataupun nubuwah. Nabawiyat ini bahagian perbincangan tentang rasul-rasul, sifat-sifat nabi, siapa nabi-nabi dan rasul. Ni. Kerana nak membezakan nabi-nabi dengan makhluk yang lain yang biasa. Kemudian kita mengaji bahagian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sam'iyat. Bahagian sam'iyat. Sam'iyat kita mengaji syurga, neraka dan juga perkara yang kita dengar daripada Rasulullah yang tidak kita nampak perkara tersebut. Ni 3 perbahagian yang utama dalam pengajian ilmu tauhid. Baik, sekarang kita masuk yang pertama yang berkaitan dengan ilahiyat. Jadi bila sebut Allahu mawjudun, sifat Allah Ta'ala ni ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil sifatun nafsiyah, sifat nafsi. Yang kedua dipanggil sifatun salbiyah, sifat salbi dia panggil. Yang ketiga dipanggil sifatun ma'nawiyah, atau sifatun ma'ani dia panggil. Sifatun ma'ani dulu. Sifatul ma'ani ada 7 sifat. Kemudian yang keempat dipanggil sifatul ma'nawiyah. Ma'ni dan ma'nawiyah. Ma'ni dulu, kemudian ma'nawiyah. Baik, jadi 4 sifat ni yang kita akan pelajari. Satu, dalam nafsiyah ni ada 1 sifat. Yang ni sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Ni sifat nafsi dibagi. Sifat salbiyah ada 5. Nanti kita akan belajar satu-satu. Sifat ma'ani ni ada 7. Nanti kita akan belajar juga satu-satu. Sifat ma'nawiyah ada 7 juga. 7 campur 7, 14, 14 campur 5, 19, 19 campur 1, 20. Ini 20 sifat yang kita akan pelajari satu persatu. Jadi kalau kita reti sungguh-sungguh faham 20 sifat ni, insya-Allah kita akan tanzihkan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Dan kita tidak akan menyamakan Allah Ta'ala ini dengan makhluk. Ini orang yang faham sungguh-sungguh dengan sifat 20 ni. Penting sifat 20, sangat penting. Cuma yang menjadi ketakutan bagi orang akhir zaman ni kerana dia bimbang dengan cara pengajaran guru tersebut. Kerana guru bila mengajar sifat 20, dia menyusahkan makhluk, menyusahkan orang yang belajar, maka menyebabkan orang jadi pening dan orang lari diri daripada mengaji ilmu tauhid. Sepatutnya bagi guru yang murabbi, disegelar murabbi, kata Al-Imam Ibn Abbas, adalah allazi 'allama saghairul ilm, yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum naik ilmu yang besar-besar. Itu baru dia gelar murabbi. Murabbi ni orang yang mengajarkan ilmu kecil-kecil. Maksud ilmu kecil-kecil ni bukan mengajarkan budak kecil. Tidak. Maksud dia mengajar daripada bawah kemudian naik peringkat. Bukannya hentam main-main ni terus buka An-Nasafi. Ada tafsir dia panggil kita akidah Nasafiyah. Akidah Nasafiyah ni peringkat muntaha. Lah dah mengaji ilmu tauhid. Dalam tu dia mengaji bab nak falsafah macam mana. Macam ni kita nak tolak pandangan orang-orang yang falsafah. Lepas tu buat keluar dengan istilah falsafah apa semua ni, pening kepala. Kalau buka kitab tu Ramadan ni, pakai buka puasa di sini lah. Jadi ni dipanggil aqidatul awam ni, permulaan kita mengaji satu-satu. Baik. Jadi apa itu wujud? Ni sifat pertama, ni sifat nafsiyah. Jadi kalau ibu bapa nak buat, dia punya nak bagi kefahaman mudah, buat ni sifat Allah. Kemudian buat ada 4 baris. 4 garis macam petaminda tu. Garis pertama dipanggil sifatun nafsiyah. Kemudian yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Nafsiyah ni dulu kita akan bincang. Nafsiyah ni ada 1 sifat, yakni sifat wujud. Jadi wujud ni dipanggil sifat nafsiyah. Kerana apa? Kerana dia akan duduk pada zat Allah Ta'ala. Sebab wujud ini ditunjuk terus kepada zat. Boleh tak tunjuk wujud? Saya tunjuk kata ni. Ini kitab. Dia tak? Kitab ini ada. Betul tak kitab ni ada?
Boleh tak tunjuk di mana ada pada kitab tersebut? Siapa boleh tunjuk di mana ada pada kitab ni? Tu kitab tu Ustaz, ada lah tu. Tak, saya nak ada tu, saya tak mau kitab. Macam mana nak ada kalau kitab tu tak ada? Dan Ustaz tanya, kitab ni ada ke tidak? Maksudnya ada tadi disandar kepada kitab tadi. Maka bila ditanya di mana wujudnya kitab itu, terus tunjuk kitab. Dia tak tunjuk wujud, dia tunjuk kitab. Ini dia kata ni sifat nafsi. Kalau tanya mana Ustaz Nazrul? Ustaz Nazrul ada tak? Kan mana Ustaz Nazrul? Ustaz Nazrul ada tak? Dia tanya kat luar. Kemudian orang di luar kata, ada. Nah, ada di dalam. Maka orang tu bila dia masuk, dia tuju ke mana? Dia tuju ke ada ke, tuju ke zat saya? Dia mai ke saya ke, dia mai ke ada saya? Faham ke tak faham ni? Hati pening sikit tu. Dia mai ke saya sebab ada tu pada saya. Lepas tu dia mai ke saya, dia kata, saya nak ada Ustaz Nazrul. Ada. Datang apa ada? Tak, saya nak Ustaz Nazrul ada, tapi saya nak tang ada tu. Ustaz Nazrul saya tak mau, nak tang ada. Lepas tu kata pam, nampak gitu. Dia kata ni ada ni, maksudnya ada semua tu kena nampak tu. Dia ada. Tu panggil amrun i'tibari. Boleh faham? Dia amrun i'tibar ni benda yang diiktibar dalam kepala kita. Nampak macam nak kata ada, tak ada. Nak kata tak ada, ada. Betul tak? Ada tu sendiri. Nak kata ada, tak nampak. Nak kata tak ada, ada. Sebab kalau tak ada, macam mana dia boleh ada? Pening. Dia pening dah. Contoh, buah nyok jatuh. Jatuh. Kita berhabak kat mak kita. Mak, buah jatuh. Buah nyok itu telah jatuh. Atau sedang jatuh. Maka mak kita pun main. Mana jatuh? Tu jatuh dekat bawah. Buah nyok dekat bawah. Tak, bukan aku nak buah tu, aku nak jatuh tu. Jatuh tu tak mana-mana jatuh. Mana? Jadi duduk atas. Kemudian dia turun ke bawah. Kalau ambil buah tu, kan, pergi lempak dekat ni, dia panggil lempak pula. Dia tak panggil jatuh dah. Tu tak mana pula lempak tu, tang perbuatan lempak tu. Tu dia panggil lempak. Lepas tu bila ditangkap, hilang lempak tadi. Di mana lempak itu telah pergi? Ada dah lempak tadi? Ada ke tak ada? Ada. Bola kita sepak, bola bulat. Gede bulat. Berhenti. Nah, kita kata tadi bola itu sedang bergolek. Lepas tu bila pemain bola tu dia tahan bola tadi, bola itu telah berhenti bergolek. Jadi kita tanya kepada kawan kita, di mana golek itu pergi? Golek itu ada ke tak ada? Ada kan, kita nampak golek tu kan. Tapi di mana golek itu pergi lepas tu? Hak ni dipanggil falsafah. Faham? Hak ni bukan ilmu tauhid ni. Ni ilmu falsafah. Falsafah, ahli falsafah yang pening ni, dia berkata apa? Dia berkata bola bulat itu, golek itu ada. Golek itu tidak pergi ke mana-mana. Golek itu berada di dalam bola tu balik. Bukan pening, hak ni yang betul. Hak ni yang betulnya. Jadi golek itu ada balik dalam tu. Dia ada kemampuan untuk bergolek balik. Maka kita golekkan semula. Maka golek itu adakah golek yang tadi ataupun golek yang baru? Ini golek yang baru pula. Golek yang baru. Falsafah yang pening dia kata apa? Dia golek berhenti. Maka golek yang tadi ni kita tanya golek tu pergi ke mana? Golek tu telah pergi ke tepi dia. Dia tanya duduk mana? Tak nampak pun. Memang kamu tak nampak sebab dia duduk di tepi. Lepas tu bila golek balik, golek tu dia akan masuk balik. Lepas tu golek balik. Jadi dia kata ni golek yang sama. Ala kulli hal tu fahaman falsafah. Kita bukan nak bincang itu tu. Cuma saya nak abang tu amrun i'tibari. Perkara yang diiktibar dalam kepala ada. Ni. Kipas berpusing. Pusing. Nampak pusing dia. Bila berhenti, pusing tu berhenti. Maka pusing tu pergi ke mana? Pusing tu akan ada balik bila kipas tu pusing. Betul tak? Maka berpusing tu wujud ataupun tidak? Wujud. Tapi bila kita nak tunjuk pusing tak boleh. Kena tunjuk ke kipas. Maka tu semua dipanggil amrun i'tibar. Yang ni perkara yang diiktibar dalam otak kita. Wujud. Boleh? Tu nak boleh faham tu. Hak tu yang kami mengaji sampai 2-3 tahun tu. Ni hak yang saya mengaji 2-3 tahun ni. 5-6 tahun saya mengaji ni. Saya terang balik dalam masa 5-6 minit. Kepada ibu bapa semua. Saya tanya lah, faham ke tak faham? Hak yang saya pening 5-6 tahun, saya pergi duduk dengan guru saya 5-6 tahun juga, barulah saya faham, dia boleh terang ke orang balik. Faham ke tak faham? Baru faham tak? Faham. Jadi nak abang kata ni penting duduk dengan guru.
Sebab tu kata Syekh Usamah Al-Azhari, dia kata apa, kadang-kadang kita belajar yang ilmu tersebut kita baca sampai 2 minggu tidak faham-faham. Tapi kadang kita duduk dengan guru, dalam masa 2 minit faham tu. Dia pernah tak hadapi benda begitu? Saya banyak kali gitu. Saya baca kitab tak faham-faham, pergi duduk dengan guru, duduk dalam kelas, Syekh tak syarah lagi, baru baca, faham terus waktu tu. Dia Syekh tak syarah lagi, baru dia baca. Tapi cara bacaan dia tadi ni, dengan berhenti dia di mana, apa semua tadi, lah, yang tu rupanya makna dia. Hak kita baca 2 minggu tak faham. Hak ni kata penting berguru, penting duduk dalam majlis ilmu. Baik. Nampak tak? Yang kedua, al-qadim. Fallahu mawjudun qadimun. Ini sifat yang kedua, qadim. Qadim ni sifat, dipanggil sifat salbiyah. Ini baru masuk 5 sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat salbiyah ni sifat negatif yang dinafikan kepada Allah Ta'ala. Jadi bila disebut sifat ini, maka kita menafikan lawan bagi sifat tersebut. Nampak tak? Jadi kita akan menafikan lawan bagi sifat ini. Jadi 5 sifat. Yang pertama di kalangan 5 sifat itu adalah sifat qadim. Maksud qadim adalah yang tidak ada permulaan pada wujudnya Allah Ta'ala. Jadi Allah ini qadim. Bila maksud qadim, terjemah dia macam mana? Maksud qadim adalah tiada permulaan. Bila sebut qadim, tiada permulaan, maka dia dipanggil salbi. Kalau wujud, kita katakan wujud pun ada juga lawannya tidak wujud. Kenapa wujud tidak masuk sifat salbi? Kalau kita tanya gitu, maka kita jawab balik wujud sebab boleh terjemah. Wujud ni terjemah dia apa dia? Amrun i'tibariyun. Perkara yang i'tibar. Yang kita iktibarkan benda itu, apa ni Allah SWT wujud. Ada benda tersebut. Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau qadim, qadim ini bukan sifat yang kita boleh terjemah begitu. Kita terjemah qadim ni apa dia? Qadim maksudnya lawan bagi qadim itu adalah tiada permulaan. Maksud lawan, ta'rif dia sendiri dah salbi dah. Ta'rif dia sendiri dah negatif. Maksudnya melawan kepada apa yang dimaksudkan. Jadi bila kita faham Allah itu qadim, terus dalam otak kita, maksudnya Allah itu tiada permulaan. Tiada ni adalah salah satu negatif. Maka faham kita, Allah itu tiada permulaan pada wujudnya. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memperanakkan dan Allah tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak jadi daripada siapa-siapa pun. Allah ini wujud dengan sendirinya. Wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Ini wujud bagi Allah. Ini bagi khadimun. Balik khadim. Dan juga ulama sebut apa beza salbi dengan ma'ani apa semua ni. Karena salbi kalau dibuka hijab oleh Allah, kita tidak akan nampak sifat tersebut. Sifat tu tak boleh nampak. Tak boleh nak tunjuk. Nampak? Dia tak boleh tunjuk. Tapi kalau ma'ani, kalau kata sifat nafsi, dia boleh nampak. Dia boleh ditunjuk. Di mana wujud Allah, nanti akan ditunjuk pada zat Allah. Di mana kata Allah itu Maha Qudrah, maka Allah boleh tunjuk dengan perbuatan Allah Ta'ala. Boleh nampak benda tersebut. Tapi kalau qadim, Allah itu tidak ada pengakhiran, tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada pengakhiran. Nak tunjuk macam mana sifat tadi? Boleh tunjuk. Kitab ini lama, boleh tunjuk lama. Lama tak nak tunjuk. Tang lama tu tang mana lama. Cuma nampak sikit dia punya kesan-kesan. Itu alamat dia, tanda-tanda kelama dia. Tapi nak tunjuk kata lama tak boleh. Faham? Dah bagi mudah faham kan? Dan kemudian bila sebut baqa, huwa adamul inqidha' li wujudihi ta'ala. Maksud Allah tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Jadi dia sebagai kesinambungan lah. Bila dah ada permulaan, tiada permulaan, sudah tentu tiada pengakhiran. Ini dalil kata kamalat, sempurnanya Allah Ta'ala. Tidak ada pengakhiran, tidak ada permulaan. Baik. Kata Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu akan kekal, tidak akan hancur seperti kita. Dan yang kelima, yang ketiga, sifat yang keempat ni, sifat keempat. Tadi mawjudun. Yang pertama sifat wujud. Qadimun, ini sifat yang pertama bagi sifat salbiyah. Baqi, sifat yang kedua bagi sifat salbiyah. Mukhalifun lil hawadis ataupun mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ini sifat yang ketiga bagi sifat salbiyah. Dan sifat keempat bagi sifat Allah Ta'ala yang lain. Faham tak? Sifat nafsiyah, salbiyah. Salbiyah ada 3. Ni yang ketiga dia mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Apa maksud mukhalifun lil khalq?
yakni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala yakni adamul mumasalah. Apa maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Tidak bersamaan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Nampak kan tidak semua. Jadi bila kita terjemahkan dengan tidak semua, dia bagi sifat salbi. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau makhluk boleh melihat, kita katakan, kamu kata Allah tidak sama dengan makhluk, Ustaz, tapi Allah melihat, makhluk juga melihat. Itu macam mana pula? Baik, kita katakan bahawa Allah melihat tidak sama dengan makhluk melihat. Makhluk melihat perlu mempunyai bola mata. Betul tak? Dia kena ada biji mata. Biji mata tu pula kena ada urat-urat dalam. Urat tu pula kalau putih satu jam, tak nampak. Jadi mata tersebut perlu kepada mata tadi, dia ada pula kelopak mata dia. Jadi dia memerlukan semua benda. Kena ada otak ni, mata apa semua sekali. Kalau mata tak nampak, kena pakai spek. Jadi itu semua kan memerlukan. Allah perlu benda gitu. Allah tidak perlu semua. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi jangan la yuqasul qadimu ma'al hadis. Jangan kamu kiaskan qadim dengan hadis. Sebab tu orang yang dalam otak dia ni ada masalah atau dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab tu bila kita katakan Allah tidak bertempat, dia tak boleh terima akal. Akal dia tak boleh terima sebab akal budak-budak. Dia kata macam mana Allah tidak bertempat sedangkan kita pun perlu bertempat. Kita pun kena ada rumah, takkan Allah tidak ada rumah? Dia duduk sama dia dengan Allah. Mana boleh sama? Sebab tu ulama letakkan kaedah la yuqasul qadimu bil hadis. Jangan kamu kiaskan qadim dengan hadis. Tak boleh. Jangan. Kerana qadim tidak memerlukan apa-apa pun. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, makhluk memerlukan, maka Allah tidak memerlukan sesuatu. Makhluk melihat dengan biji mata, Allah tidak melihat dengan biji mata. Makhluk melihat memegang dengan tangan, Allah tidak memegang. Allah tidak memerlukan pada satu untuk memegang dengan tangan sebut dan dengan anggota. Nampak? Kerana Allah itu Maha berkuasa dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi jangan bayangkan, tidak boleh dibayangkan. Jadi sebab tu ulama-ulama kita baca kitab Nahu dan kita baca kitab tauhid ini mengaji tentang sifat, tentang zat Allah Taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatihi. Kamu bincang tentang ilmu Allah Taala dan tentang makhluk Allah Taala, itu boleh kamu untuk fikirkan. Fikir tentang makhluk untuk kita gambarkan kebesaran Allah Taala, tapi jangan fikir tentang zat Allah Taala. Sebab tu kalau kita mengaji dalam ilmu, disebut apa dia dalam ilmu tauhid, dipanggil man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Boleh tak gitu? Ataupun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Boleh baca dua-dua boleh. Apa maksudnya? Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhan. Maksud siapa yang kenal dirinya lemah maka dia kenal Tuhan yang Maha Kuat. Siapa yang kenal dirinya memerlukan maka dia kenal Tuhannya tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Siapa yang mengenal bahawa dirinya ini tersusun dengan jasad, dengan anggota, dengan tangan, kaki dan sebagainya, maka Allah tidak memerlukan perkara itu. Nampak perkataan itu kecil, tapi maknanya sangat luas untuk kita memahami bahawa makhluk tidak sama dengan Allah dan Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Faham tak? Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala perlu duduk di atas arasy, summa stawa 'alal 'arsy, maksud kita silap faham. Seolah-olah Allah memerlukan kepada arasy. Allah buat arasy, kemudian Allah duduk di atas arasy. Kenapa nak buat gitu? Kalau Allah duduk di atas arasy, maksud Allah memerlukan kepada arasy. Sebab sifat duduk, sifat memerlukan ini adalah sifat makhluk. Maka Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah Allah Ta'ala itu dengan yang baharu. Maka kita nafikan terus semua perkara tadi. Allah tidak memerlukan sesuatu pun. Kemudian macam mana pula dengan ayat summa stawa 'alal 'arsy ni? Nak faham macam mana? Istiwa. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut summa qa'ada? Kalau Allah Ta'ala nak duduk, Allah Ta'ala boleh tak gunakan terus ayat summa qa'ada 'alal 'arsy. Kemudian Allah pun duduk, atau summa jalasa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan tu? Kenapa digunakan istiwa? Istiwa ni maknanya pun banyak dalam bahasa Arab. Al-istiwa bermakna istaula, makna menguasai. Summa stawa ay summa staula 'alal 'arsy. Allah Ta'ala menguasai arsy. Kenapa Allah Ta'ala gunakan arsy sebagai penguasaannya? Tanda penguasaan Allah Ta'ala yang maha besar.
Bapak semua dalam Sunan Baihaqi, kalau tidak silap saya, Syekh Yusri pernah sebut kepada kami. Dia bawa, kan saya pernah cerita tahun lepas berkenaan dengan apa Syekh Yusri bawa satu retah. Dalam retah tersebut ada tunjuk gambar bulan-bulan. Saya cerita kan tahun lepas saya cerita, kalau siapa ingat ya. Dan ada satu bulan, kata Syekh Yusri, satu bintang ni di langit, yang bintang ni sangat besar. Sangat besar bintang ni, yang boleh dimasukkan 300 ada matahari tu dulu. Syekh serang pasal matahari. Matahari ni saja besar dia, kalau dimasukkan bumi ke dalam matahari boleh masuk 360 biji bumi. Nampak tak besarnya matahari tadi. Jadi kalau kita sumbatkan bumi tu, ada 360 bumi boleh masuk dalam tu. Yang besar macam tu, matahari yang besar macam tu, ada satu lagi bintang di cakrawala. Yang bintang ni besar dia, kalau kata dibandingkan dengan bola, dia sebesar bola. Bulan, matahari hanya sebetar telur ayam. Matahari besar telur ayam, bintang tadi besar bola. Bumi besar mana? Hak boleh masuk 360 biji je. Tak ada nilai tu. Lepas tu kata Syekh Yusri, tu aku heran, dia kata orang di muka bumi Allah Ta'ala ni, bumi yang kecil macam tu, dia boleh berebut. Berebut kelih adik-beradik. Kes bumi kes tanah sekangkang kera pun tak larat nak kangkang. Berebut, kelih adik-beradik. Tanah sikit pun ni berbunuh-bunuh. Ada berlaku dah. Saya bunuh-bunuh, dia besar, sampai bunuh, tembak adik-beradik sendiri. Kenapa? Kerana tanah kecil. Padahal kalau nak tanam nanti 6 kaki juga. Hak tu kotlah hang tanam dalam tanah hak berapa puluh long tu. Tanam gitu. Tak waktu misang ujung tu, tak waktu misang ujung tu. Tanah hang bok-bok tengah-tengah tu. Gitu. Kau tanam hak banyak tu juga. Sikit tu juga nak tanam. Hak tu je kita nak bawa balik pun. Kita kalut yang besar-besar tu buat apa? Ni pesan pada diri kita tu. Jangan berebut sangat benda-benda gitu. Sebab orang berebut tanah banyak sangat. Gila tanah orang semua kali. Ambil tanah orang ni. Takut nanti tak cukup tanah nanti. Ulama-ulama sebut tak akan cukup tanah kalau kamu mati nanti. Takut bimbang mati pula. Ada seorang yang kita kenal lah ya. Ketika nak mati, dia ni memang suka makan tanah orang. Kalau dia tahan perenggan dia pergi lebih. Tahu perenggan kan? Kalau dia tahan batu tu dia akan pergi lebih. Bila buat sukat batu, sukat tanah, dia akan bagi lebih tanah tu. Hak tu tanah orang lah, dia masuk tanah orang. Kalau dia tadi. Lepas tu bila pergi kelih, tadi dah masuk dalam gerai. Kelih dengan orang ramai. Kenapa? Kerana tanah sikit, bukan tanah ampua pun kat situ. Dia saja sonok ambil tanah orang. Masa nak mati apa jadi kat dia? Minta tanah. Lapak pun tanah. Kok lapak nasi, tanah, lapak tanah. Lapak tanah. Lepas tu dahaga ayak kaya, dahaga tanah. Dia na'udzubillah min zalik. Jangan mati sampai pegat itu. Bila nak tanam, tanah tak cukup pula dah. Korek cukup dah, nak tanam tak cukup tanah. Pergi mana tanah tu? Ni kata. Jangan buat begitu. Kita kalau ada masalah tu cepat-cepat taubat kepada Allah Taala. Kalau dengan adik-beradik tak sama, tak apa lagi. Daripada kita duduk berkelahi, lebih baiklah kita rendahkan diri kita. Tak apalah, kamu nak ambil sangat tu, ambil lah. Tak masalah. Cuma kalau kata lagi elok, takut nanti dia pula tak cukup tanah, kita halalkan dia untuk dia. Kerana dia adik-beradik kita. Kalau gitu kedudukan kita kata Syekh Yusri, Masya Allah, aman dunia ni. Tapi sebab masalah, tak semua orang begitu. Tak semua orang begitu. Kita pun kita doa Allah Ta'ala jangan jadi gitu. Na'udzubillah min zalik. Kita pun jadi gila tanah lagi. Baik. Apa ceritanya ni? Hak tu semua, cakrawala tadi hak besar tu semua tu, ada Andropeda apa semua kali itu, yang tu saja dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala, kata Syekh Yusri, dalam hadis disebut hanya sebesar lubang cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Padang pasir itu adalah kursi Allah Ta'ala. Lubang cincin itu adalah seluruh cakrawala yang ada di planet ni. Andropeda, Bima Sakti, semua tu kan. Hak ada tu, semua tu hanya sebesar lubang cincin saja. Dilemparkan di tengah padang pasir. Padang pasir itu adalah kursi Allah Ta'ala. Kata Syekh Yusri lagi, dalam hadis tersebut diceritakan, kursi Allah Ta'ala pula dibandingkan dengan arash Allah Ta'ala hanyalah sebesar lubang cincin juga. Lubang cincin tu lempar, itulah kursi. Kita duduk mana waktu tu? Kita di mana? Dibandingkan dengan arash Allah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut summastawa 'alal 'arsy, aku menguasai arashku. Jadi kalau Allah Ta'ala kata itu saya. Kalau faham gitu kan kita reti, tak samsing di muka bumi Allah Ta'ala. Tak kata hak kita semua.
Ni sebab tak erti yang tu duk belagak nak mampus tu. Duk kata hak ni dia yang punya bumi ni. No? Tak boleh bagi ke orang lain sat pun. Kan? Hak ni kata masalah. Masalah kerana tidak faham tauhid, tidak faham akidah, tidak faham pemahaman dengan ayat Quran. Nampak tak? Jadi bila sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Makhluk ni perlu kepada tulang, perlu kepada daging, perlu kepada urat, perlu kepada darah, perlu kepada makanan. Allah tidak perlu kepada semua perkara tersebut. Nah, itu akidah yang salimah. Jadi kalau kita mainlah otak kita perlu benda ni. Allah perlu tak benda ni? Allah tidak perlu. Sebab tu kita katakan, kadang-kadang benda ni jadi kemuliaan bagi kita, tapi benda ni tidak menjadi kesempurnaan bagi Allah. Kalau kita tidak ada benda tu, kita jadi kurang. Tapi bagi Allah, kalau tak ada benda tu, maka satu kemuliaan dan kesempurnaan bagi Allah. Contoh, kita kalau tak ada bini, sempurna tak hidup kita? Sempurna tak? Jumpa Allah. Tanya ke orang kahwin lah. Orang tak kahwin tak tanya. Orang kahwin, kalau bini contoh tak ada lah sehari 2 hari, pergi duduk rumah mak mentua ke semua, kali balik rasa kurang. Ni 6 hari 7 hari dah ni kan. Dia rasa kurang, dia rasa kosong. Sebab pernah duduk 2 orang. Tu kalau pernah duduk 3 orang, lagilah kan. Jadi kalau kata gitu, maksudnya bila dia rasa kurang, dia rasa macam-macam. Kenapa? Kerana manusia, kerana dia pernah berpasangan, maka bila tidak ada pasangan, dia akan rasa lemah, dia akan rasa kurang. Tidak. Allah Ta'ala perlu tak kepada pasangan? Tak. Bagi Allah berbeza. Allah tidak ada pasangan, itu adalah satu kemuliaan dan kesempurnaan bagi Allah. Jangan sama dengan kita. Kita kalau tak makan lapar, jadi lemah pada kita. Allah perlukah kepada makanan untuk menjadikan Allah Ta'ala kuat? Tidak. Nah, jadi tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Itu mesti diqiyaskan dengan Allah. Sebab tu ulama kata la yuqasu al-qadim ma'al hadis. Jangan kamu qiyaskan qadim tu dengan hadis. Karena kamu qiyaskan jadi batil terus nanti. Qiyas ma'al fariq. Qiyas yang tidak bertadung, tidak kena dia punya tempat dia. Nampak tak? Itu kefahaman yang kita patut pegang. Dan insya-Allah esok kita akan masuk perbincangan tentang sifat yang seterusnya, wa qa'imun ghaniyun wa wahidun. Sehari satu bait dah. Wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wahid, qadir muridun alimun bi kulli syai, sami'unil basir wal mutakallimu, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Ada apa nak tanya tak? Dalam 2 minit. Belum habis? Siapa-siapa nak tanya? Ya. Ada orang nak tanya? Ada. Gila, faham? Ada? Tak ada? Ibu bapa belakang? Tak ada? Ibu bapa belakang tak ada? Ibu-ibu di belakang? Kan ibu bapa duduk di belakang, bapa duduk di depan. Ada? Tak ada soalan lah? Faham ke tak faham ni saya ajak ni? Faham ke tak faham? Faham. Faham. Okey tu. Saya bimbang takut mengajar, tengok tak faham. Tak faham Ustaz bulan datang, apa Ustaz terang. Atau imam silap saya ataupun silap orang yang dengar lah. Baik, cakap tu dulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita jumpa esok hari insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.